Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kehidupan kita, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bertemu kembali pada live FB Quran Hour ataupun Quran Hour channel kita dalam tajuk Majlis Ayah. Pada malam hari ini insya-Allah kita akan membahas tentang nasihat untuk ayah. Sebagai ayat panduan kita pada malam yang berbahagia ini adalah surah At-Tahrim, surah yang ke-66, iaitu kita nak tengok pada muka surat 560 pada ayat yang ke-6. Jadi sebelum kita memulakan bacaan surah Tahrim ini, mari kita mengambil keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca tadi Allah menunjukkan kita hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga tergolong kita termasuk orang-orang yang asyuhada wassalihin minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi meneruskan tajuk nasihat untuk ayah ini, mari sama-sama kita buka mushaf. Kita baca Al-Quran sama-sama, kita pasakkan dalam diri kita agar kita sentiasa termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan termasuk juga orang-orang yang ahlullah, orang-orang yang ahli Al-Quran, yang berpegang teguh, yang mengambil pengajaran daripada Al-Quranul Karim. Jadi ayat dia iaitu surah At-Tahrim, surah yang ke-66 pada ayat yang ke-6, iaitu pada muka surat 560. Mari sama-sama ala barakatillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ini yang bermaksud
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan kepada kita, panduan kepada ayah, panduan kepada ketua keluarga, panduan kepada pemimpin keluarga, panduan kepada anak-anak lelaki kita yang akan ataupun bakal menjadi seorang ayah. Panduan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu. Allah mulakan dengan perkataan Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ya ayyuhallazina amanu, ini merupakan salah satu panggilan bagi orang yang beriman, panggilan bagi orang yang mendengar bacaan Ya ayyuhallazina amanu, panggilan kepada kita, iaitu di saat kita membaca perkataan Ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat Allah menyebutkan, memanggil kita, iaitu orang yang beriman, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya Allah sedang panggil kita, Allah sedang tegur kita, maka kita sebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memperhatikan kita, sedang memanggil kita, dan kita ini tergolong daripada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah kepada para lelaki, kepada para ayah, kepada para suami, kepada bakal akan menjadi suami? Apa kata Allah? Qu anfusakum, jagalah diri kamu. Perkataan qu ini artinya wiqayah, penjagaan. Artinya sebelum kita memasuki fasa menjadi seorang ayah, ataupun sudah menjadi seorang ayah, ataupun belum berumah tangga, ataupun ataupun sesudah berumah tangga, maka yang perlu kita jaga adalah wiqayah diri kita. Kenapa tentang diri kita? Sebab diri kita, seorang lelaki ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang kamu pimpin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rupanya untuk menghindarkan diri daripada api neraka, bukan setakat kita nak selamatkan diri kita sendiri saja, setakat kita beriman saja, belum tentu cukup. Maka apa yang kita lakukan? Kita selamatkan isteri kita, kita selamatkan anak kita, kita selamatkan keluarga kita daripada apa? Dari api neraka. Jadi setelah kita selamat daripada api neraka, apa yang berlaku? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila disebut ku anfusakum, jagalah diri kamu. Jagalah diri kamu para ayah, jagalah diri kamu para anak lelaki, jagalah diri kamu para lelaki yang akan menjadi seorang ayah, jagalah diri kamu daripada bakaran api neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada kita bagaimana seorang lelaki
nak menjaga diri dia, tentu dia memahami tentang hakikat daripada keimanan kepada Allah, kemudian keislaman, kemudian bagaimana cara menjalankan hukum ahkam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan setakat anfusakum wa ahlikum, iaitu keluarga kamu. Yang pertama yang dia jaga keluarga dia itu isteri dia. Dia jaga tutur kata terhadap isteri, dia jaga ungkapan, dia jaga bahasa dengan baik, agar apa? Isteri terselamat daripada api neraka. Seorang suami yang baik, seorang suami yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, suami yang sentiasa menghormati isteri dan berkomunikasi dengan isteri, berbincang atas apa yang berlaku, berbincang atas apapun masalah yang pernah kita lakukan, kita kena bincang. Maka seorang suami yang baik menjaga isteri mereka, dia sentiasa menggunakan perkataan-perkataan bahasa cinta, bahasa yang kasih sayang, bahasa yang penuh dengan hikmah dan tidak menyinggung perasaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis ayah merupakan salah satu majlis yang kita menginginkan ayah menjadi ayah yang terbaik bagi anak-anak, sehingga anak-anak ataupun isteri membanggakan suami dan anak membanggakan seorang ayah. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita, kenapa kita kena jaga diri kita, ku anfusakum wa ahlikum. Kenapa jaga diri dan jaga keluarga? Rupanya Allah Subhanahu wa taala bahawa seorang ayah yang baik, seorang ayah yang teladan, dia dapat memberikan bimbingan kepada keluarga dia. Melalui keluarga, apa yang berlaku daripada family yang baik, maka keluarlah kepada masyarakat yang baik. Bila dah masyarakat yang baik, apa yang berlaku, maka satu negara akan baik. Bila satu negara akan baik, satu umat dunia jadi baik. Ini mesej yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Allah tidak suruh ku anfusakum wa ahlikum wa ummatul Islam, tidak. Allah cukup mengatakan ku anfusakum, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Apa yang berlaku bila kita jaga diri kita dan kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, isteri kita keluar kepada masyarakat, masyarakat akan jadi contoh terhadap generasi kita, dan generasi kita akan jadi baik, masyarakat jadi baik, maka apa yang berlaku? Dunia pun jadi baik. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa perkara yang patut dipegang, yang patut diambil iktibar bagi seorang ayah. Apa yang patutnya mereka ambil? Sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang harus ditanamkan dalam jiwa seorang ayah, dan ayah itu menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Contoh, ketika kita ada masalah keluarga, kita kena berbincang, kita kena berkomunikasi dengan baik. Seorang lelaki yang baik adalah lelaki yang sentiasa menghormati anak, menghormati isteri, dan sekaligus tunjukkan teladan dalam diri kita. Di saat kita ada masalah, apa yang patut kita lakukan? Inilah yang menjadi topik utama kita pada malam ini, adalah nasihat para ayah. Nasihat para ayah. Nasihat yang pertama. Yang pertama, jika kamu ada masalah terhadap keluarga, terhadap rakan, terhadap orang lain, maka yang pertama adalah kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nasihat yang pertama, sesiapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan
dapat memperbaiki hubungannya sesama manusia. Artinya, di saat mereka bergaduh, di saat mereka ada melakukan kesilapan, jangan langsung salahkan pasangan kita, jangan langsung salahkan anak kita, jangan salahkan langsung rakan kerja kita. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada salah silap kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin panggilan solat kita tidak tunaikan dengan ikhlas kerana Allah. Mungkin panggilan solat kita berlambat-lambat, khususnya pada masa kuarantin ini. Panggilan azan sudah berkumandang, kita masih sibuk lagi melayan kita punya handphone, kita melayan kita punya karenah anak. Sementara bila Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, mana yang patut kita dahulukan? Hubungan kita dengan Allah. Jadi mungkin di sana ada letak kesilapan kita. Maka di saat kita mendapat satu masalah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkit tengah malam tahajud. Di saat pada waktu sahur kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tunjukkan kasih sayang, bangunkan isteri kita untuk menunaikan ibadah solat berjamaah, khususnya dalam menunaikan ibadah tahajud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rahimallahum ra'a qama min laili fa shalla fa ayqaza ahlahu fa in lam taqum rasha wajhaha bil ma'i. Rahimallahum ra'atan qamat min al-laili tusalli wa ayqazat zawjaha fa iza lam yaqum rashat ala wajhihi bil ma'i. Maksud dia, rahimallah, Allah merahmati seorang lelaki bangun tengah malam dan menunaikan ibadah solat, kemudian dia membangunkan isteri dia. Di saat isteri itu tidak bangun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi ambil air renjis ke wajah isteri, renjis kepada wajah isteri. Kemudian begitu juga sebaliknya, bila isteri bangkit tengah malam solat, dibangunkan suaminya. Suami tadi tak nak bangun, dia ambil air, dia renjis. Maka apa yang berlaku? Renjisan. Jadi apa yang kita nak ambil daripada hadis Nabi ini? Artinya di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bangunkan keluarga kita, kita bangunkan isteri kita, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kasih sayang terhadap suami isteri. Artinya bagaimana? Dia tak nak suami saja dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, maka ditinggal isteri, tidak. Maka seorang suami yang baik, dia menginginkan dia beserta istrinya, beserta anak-anaknya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nasihat bagi seorang suami yang menjadi tauladan bagi anak-anak dan menjadi tauladan bagi isteri dan keluarga mereka. Yang kedua, yang pertama tadi, perbaiki hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan memperbaiki hubungan kamu sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki aspek dalaman dirimu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan aspek luaran dirimu. Maksudnya bagaimana? Kita jaga dalaman kita, kita jaga hati kita, sehingga bila kita jaga sisi dalaman kita, maka yang di luar-luar ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak menjaga sisi dalaman kita agar tidak rasa cepat marah, agar rasa tidak meninggikan suara, agar rasa tidak dengki, agar rasa tidak hasad dan sebagainya. Maka perbanyakkanlah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bersendirian, di saat kita pergi beramai-ramai, di saat kita berkumpul dengan family, kita zikrullah. Orang tidak akan tahu kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh zikir? Seperti la ilaha illallah. La ilaha illallah dilafazkan tetapi bibir tidak akan bergerak. Orang tidak tahu kita sedang berzikir. Cuba dekat rumah, sebutkan la ilaha illallah. Bibir langsung tak bergerak, sebutan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir yang lain akan bergerak bibir kita, mulut kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini contoh-contoh daripada zikrullah. Bahwasanya kita tahu bahwasanya dengan berzikir itu boleh memperbaiki hati kita sehingga hati kita tenang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang mukmin hatinya tenteram kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah. Kerana dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenteram. Bila hati dah tenang, bila hati dah bahagia, tutur kata akan menjadi baik. Tetapi sesiapa yang tak nak zikrullah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak nak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma wa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang-orang yang tidak nak mengingati Allah Subhanahu wa taala, hidup mereka akan susah, hidup mereka akan sengsara, dan di akhirat nanti mereka akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para ayah, lazimilah zikrullah, mengingat Allah dengan memperbanyak baca Al-Quran, dengan banyak membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang sentiasa menjaga sisi dalaman sehingga Allah Subhanahu wa taala boleh memuliakan atau boleh memberikan satu kemuliaan kepada sisi luaran kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sentiasa membaca Al-Quran. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahlina minan nas. Qila ya Rasulullah man hum? Qala ahlul Quran hum min ahlillahi wa khassatih. Daripada Anas radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang khusus, iaitu ahliyin. Rupanya Allah Subhanahu wa taala itu ada orang yang khusus yang Allah jadikan mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka yang Allah sebutkan mereka ini adalah khusus ahliyin? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Quran. Mereka ini adalah ahli Al-Quran. Kemudian hum min ahlillah. Sesungguhnya mereka itu adalah ahlullah, yakni orang-orang yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa baca Al-Quran,
mustahil Allah tidak jaga orang tersebut. Kalau kita jaga Allah, Allah juga akan menjaga kita. Kalau kita sentiasa baca Al-Quran, Allah dah jamin kita ini termasuk orang-orang yang bagaimana? Ahlul Quran. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahlul Quran ini keluar daripada perkataan-perkataan yang tidak indah. Orang-orang yang di persekitaran dia mesti menyukai dia, memuliakan orang-orang yang bagaimana? Ahli Al-Quran. Jadi sentiasalah menjaga aspek dalaman kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memuliakan aspek luaran kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah nasihat yang ketiga untuk para ayah, untuk para anak-anak lelaki kita, yang para ibu kena sampaikan. Apa dia? Yang ketiga, pesan daripada ulama, iaitu nasihat untuk ayah. Sesiapa yang mengutamakan kepentingan akhiratnya, maka akan dicukupkan keperluan dunianya dan dibahagiakan kehidupan akhiratnya. Artinya seseorang yang mementingkan akhirat daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik untuk kamu dan dia adalah kekal. Jadi seorang ayah yang baik, seorang ayah yang memiliki sifat kasih sayang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka sentiasa mendahulukan akhirat. Dalam artian mendidik anak penuh dengan niat agar anak menjadi anak yang soleh, membimbing anak untuk menghafal Al-Quran dengan niat untuk menjaga dirinya dan keluarganya, dan atuk nenek moyang mereka akan terjaga. Kemudian di saat kita memberikan nasihat kepada isteri kita, ini niatkan yang kebaikan, niatkan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang pertama adalah prioritaskan segala sesuatu itu adalah untuk akhirat. Maka bila kita dahulukan akhirat, maka apa yang berlaku? Berlaku dunia pun kita dapat dan akhirat pun dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin nasihat yang dapat kita berikan, khususnya kepada saya sebagai seorang ayah, dan juga kepada ayah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, ataupun yang tidak hadir, para ibu. Maka berikanlah nasihat kepada anak kita agar mereka akan menjadi seorang ayah, dan keluarga kita menjadi keluarga yang terlepas daripada azab api neraka. Sebab dalam api neraka itu adalah bahan bakarnya daripada batu-batu dan daripada manusia, dan malaikat yang menjaga api neraka itu kasar layanannya. Kemudian malaikat ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kesimpulan daripada ayat yang baru saja kita baca tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jaga diri kita, kemudian kita jaga keluarga kita daripada bakaran api neraka. Bila kita jaga diri kita dan keluarga kita daripada bakaran api neraka, secara tidak langsung kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, iaitu masuk syurga sekeluarga. Jadi mulakan daripada diri kita dan daripada keluarga kita, maka lahirlah masyarakat yang baik. Bila masyarakat yang baik, jadilah negara yang baik. Nasihat yang tiga itu, yang pertama adalah, jaga hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hubungan kamu dengan sesama makhluk. Kemudian yang kedua, perbaiki sisi dalaman dirimu
maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan membantu kamu untuk menjaga sisi luar kamu. Kemudian yang ketiga, utamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan keperluan kita di dunia dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini membawa satu keberkatan kepada kita sehingga kita dapat mencintai Al-Quran, sehingga kita dapat berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, sehingga kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlullah, iaitu ahli Al-Quran. Sentiasa baca Al-Quran, fahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah was salamah khususan fi hadhihi al jama'ah wa khususan ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahil umurana ya Allah, sahil umurana ya Rahman, sahil umurana ya Rahim. Ya muhawwilul ahwal hawilna ya Allah ila ahsanil hali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.